Okey, Assalamualaikum salam sejahtera. Kita ketemu kembali So hari ni Abang Hanif akan sambung kembali untuk tutorial Facebook Ads kita pada hari ini. So sebelum itu kita recall kembali apa yang telah kita belajar sebelum ni di mana saya telah memberikan penerangan tentang tutorial Facebook Ads untuk beginner, iaitu bagaimana kita menggunakan 3 funnel, iaitu Tofu, Mofu dan Bofu. Itu top of funnel, bottom of funnel dan juga middle of funnel di mana kita akan menggunakan funnel ini untuk membuat iklan pada saat akan datang. Okey. Dan setelah anda memahami tentang 3 step ini yang akan kita gunakan, kemudian saya telah buat tutorial kedua itu dinamakan Facebook Ads Objective di sini jika anda nak create juga saya terangkan juga tentang campaign ads dan asset dan ads lah. Okey, kita klik di sini. Ini saya terangkan tempoh hari untuk tutorial nombor 2. So pada hari ini kita meneruskan kembali untuk penerangan yang selanjutnya lah, di mana saya akan menerangkan di bahagian campaign campaign kita, iaitu kita punya beberapa split yang perlu kita pelajari lah. Okey, so anda sudah bersedia? Sebelum tu, nama saya Hanif bin Idrus. Saya memberikan tutorial mengenai tips-tips di Shopee, tips tentang blogging, tips tentang Facebook Ads So hari ini episod saya pada hari ini adalah bagaimana untuk menjelaskan tentang dua perkara, iaitu split test dan juga CBO. Okey, jom. Anda tak faham lagi, tak apa. So katakan anda telah memahami, telah melihat tutorial kedua kita dan anda telah ambil keputusan untuk mengambil objektif trafik. Okey, bila ambil objektif trafik akan keluar benda ni lah. So anda akan klik continue. Alright. Sabar dulu, dia nak. Okey, bila klik continue akan keluar interface untuk bahagian campaign ni. Campaign, ad set dan ads. Okey, ini adalah campaign. So untuk Facebook ads terbagi pada tiga segmen Okey, hari ini kita akan belajar pada segmen yang pertama, itu campaign. Objektif semua dah faham dan juga kita gunakan 3 funnel kita masa akan datang, iaitu Tofu, Mofu dan Bofu. Okey, sebab saja kita buka ini, kita ada nama campaign name So campaign name kita namakan produk yang kita hendak gunakan atau kita nak jual Kata saya menjual obat semut. Okey, menggunakan objektif trafik. Kalau boleh tarikh pada terkini lah, supaya kita dapat detect bila kita buat kita punya iklan Okey, dan sama juga kita boleh letakkan jumlah audience sini itu nanti kita akan masukkan. Okey, untuk campaign hari ini saya akan terangkan 3 area dulu. Special ads category, ENB test dan juga campaign budget optimizer. Alright. So ini saya katakan dengan jelas anda lah. Sebenarnya kita perlu gunakan kedua ni, tapi untuk pengetahuan lagi baik kita mempelajarinya lah. Mata jika nak gunakan satu hari nanti Okey, special ads kategori ni kalau kita lah ada membuat ads tentang social issue, election, pilihan raya atau ke politik, kita harus tulis di sini sebab anda tahulah pada tahun lepas Facebook kan kena beberapa tahun yang lepas pasal pilihan raya Amerika. Dia kata Rusia campur tangan di pilihan raya Amerika menggunakan data-data pada Facebook. Kalau imbas kembali lah. So itu Facebook pun telah mengeluarkan satu lagi kategori untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan data di Facebook untuk tujuan politik atau untuk tujuan pilihan raya election atau social issue So ini kita tak akan gunakan sebab kita bukan orang-orang begini, betul tak? Okey, so buying tag kita adalah action. Tinggalkan campaign kita tadi adalah trafik. Okey, kita tinggalkan saja. Dan bawah ni ada ENB test. Ini kita panggil split test. Test campaign, ad set and ads against each other. Di mana kita membuat 2 elemen campaign yang lepas tu kita comparekan yang mana paling baik. Okey, sebagai contohnya ini dipanggil split test Biasanya kita buat 2 elemen iklan yang baik itu biasa akan beri ROI yang lebih tinggi lah. So kita nak test mana image gambar yang baik, mana copywriting yang baik. So untuk split test ada terdapat berbagai jenis bentuk Itu creativity.
di mana kita letakkan media yang berbeza. Sama ada kita letak image satu, video satu. Kita tengok mana yang terbaik. Kedua, audience, target audience kita. Contoh, saya menjual obat semut. Mungkin audience saya adalah suri rumah. Nombor dua, saya memilih apa ni, kontraktor contoh. So saya nak tengok manakah audience yang mendapat ROI atau jualan yang tinggi. Itu boleh digunakan juga. So nombor tiga, saya menggunakan delivery option. Sama ada saya nak gunakan CBO atau tidak. So saya terangkan balik. So saya boleh comparekan untuk saya punya split test ini. Dan nombor empat, placement. Sama ada saya nak letakkan dia bawah Facebook saja, iklan Facebook, atau iklan Instagram saja, atau iklan kedua-duanya. So untuk Facebook Ads ni untuk mohon anda, dia jika kita buat Facebook Ads, dia akan iklankan di Facebook dan juga di Instagram. Dia akan berjalan serentak kedua-dua ni. Tapi kita boleh pilih sama ada nak iklan di Facebook saja boleh, nak iklan di Instagram saja. So kita nak compare. Split test ni masa kita nak compare dan buat eksperimen yang mana boleh jalan dengan baik. Okay. Dan nombor 5, kita nak product set. Product set ni bermaksud kita nak letak copywriting yang berbeza-beza. Sebab salah satu kekuatan iklan Facebook Ads atau mana-mana iklan, copywriting adalah penting. Apa maksud copywriting? Copywriting ini bermaksud heading di permulaan ayat kita jual. Sebagai contoh, anda bagi masalah jerawat, anda malu dengan masyarakat melihat jerawat anda, kami sedia menyelesaikan masalah ini. Yang boleh menyelesaikan dalam masa 5 hari sahaja. Gunakanlah produk XXX yang mendapat testimoni yang cukup tinggi daripada pelanggan anda. Itu contoh copywriting. Okay. Dia macam-macam bentuk copywriting lah. So anda nak tengok copywriting ni yang panjang dia berguna atau yang pendek dia berguna. So anda akan masukkan dan buat comparison untuk split test ni. Okay, yang terakhir sekali adalah custom variable. Custom variable ni maksudnya kita tulis macam contoh kita buat iklan shop now, learn more. Atau kita nak letakkan benda-benda lain lah masuk dekat situ. Itu namanya custom variable lah, berbagai bentuk. So kita nak tahu, kadang impact juga kadang kita buat iklan ada butang learn more, ada iklan shop more. Shop more ni macam desak orang untuk beli, tapi learn more ni dia lebih lembut. Dan biasanya advertising akan gunakan learn more lah untuk dia punya butang click to action. Dia panggil CTA ni lah, click to action, lebih mudah lagi. Itu tujuannya untuk split test. Faham? So artinya bila kita dapat buat benda ni, kita dapat mengkaji yang mana kita nak allocatekan bajet kita yang terbaik. Jika as itu agak tidak baik, kita stop lah. Kita prefer yang ini saja yang kita buat ni. Okay? Faham? Itu nama split test. Anda boleh cubalah. Kalau anda nak cuba, ada klik. Saya tidak gunakan split test ni. Kenapa saya akan terangkan kemudian. Okey, kedua adalah campaign budget optimizer. Ini senang saja. Di mana kita Facebook akan pecahkan budget. Anda buat 5 iklan. Anda budgetkan contoh satu hari RM15. Buat 5 iklan. Lepas tu secara otomatis Facebook akan pecahkan bajet untuk iklan-iklan tertentu. Yang iklan yang paling perform banyak, dia akan lebihkan bajet. Contoh iklan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 katakan. So dia lihat iklan nombor 5 ni banyak klik, banyak datang. Okay, bajet kita RM15. So dia kata RM10 terus ke iklan nombor 5, dan yang RM5 dia akan bagi-bagikan ke empat iklan lain. Itu namanya campaign budget optimization, di mana Facebook akan pecahkan anda punya bajet mengikut kesesuaian mereka. Sebab saya beritahu sekali lagi AI Facebook adalah power. So anda tak perlu risau tentang benda tu. So ada ramai advertiser yang menggunakan campaign budget optimization lah. Dan ada ramai tidak gunakan, dan saya tidak gunakan lah untuk campaign budget optimization, kerana saya menggunakan channel atau funnel, tofu, mofu dan bofu lah, betul kan? So kita gunakan teknik ini dengan bawa dengan objektif trafik. Faham? Okey. So apakah masalah daripada penggunaan split test ini? Pertama, untuk membuat split test ini anda memerlukan bajet yang tinggi. Di mana anda nak buat 2 split test, anda kena allocate duit untuk hangus
untuk buat. So anda akan cari manakah iklan yang baik. Dan masalahnya untuk Facebook, untuk learning curve memahami bahawa apa yang anda nak ni dia nak fahamkan bagi masa hingga 3 hingga 7 hari. Okey. Jika anda buat iklan 1 hari, anda tengok tak baik, sebenarnya belum siap lagi. Kerana minimum perlu 3 hari baru anda boleh tengok result. Katakan anda letak RM5. RM5 untuk split A, RM5 untuk split B. Lepas tu, anda kena tunggu 3 hari dan dah RM30. Betul. RM15, RM15 dah RM30. So anda tengok, split B ni cantik. Anda akan tutupkan split A. Anda dah confirm hilang RM15 kat situ. Memerlukan kos. Selepas tu, itu baru anda buat split test untuk image katakan. Lepas tu anda dah dapat image yang katakan ROI yang baik. Anda nak cuba pula untuk buat untuk copywritingnya, split test pula. Duit lagi. Lepas tu anda nak check lagi untuk split test untuk audience lagi atau target placement, semua nak duit belum duit lagi, dah tunggu masa dan memakan masa yang lama lah untuk kita menilai mana yang terbaik. Tetapi result ni memang terbaik lah kerana anda telah buat eksperimen mana yang berbandingan kan antara image, video, copywriting, semua dah buat kat situ lah. Tapi kos dia agak tinggi. So saya mencadangkan kita jangan gunakan ni. Saya pun tidak gunakan ni. Tapi jika anda nak cuba untuk gunakan, tak masalah, tekan je get start je ni, dah boleh guna lah. Manakala untuk campaign budget automation ni, kalau nak guna, klik on sajalah. Di mana anda membagikan bajet pecah pada 3. Okey, jika kita serahkan pada Facebook akan pecahkan kepada 3. Kita tidak dapat analyse data untuk diri kita sendiri. Contoh saya buat campaign campaign A, B, C. Saya tidak pakai CBO campaign budget dozen. Saya tak pakai. Saya pastikan campaign 1, 2 dan 3 ni berjalan serentak. Saya boleh lihat maksimum pergi, yang mana boleh pergi adalah adil. Itu kita boleh tengok 3 hari tu, yang ni boleh pergi. Macam split test lah maksud dia kan. So artinya untuk campaign budget management, dia sendiri pecahkan untuk anda tak dapat nilai bajet pada iklan yang kurang dimasukkan duit tu. Anda tak tahu. So campaign budget management ni pun untuk saya, ada orang pakai. Bagus jika nak buat 5-6 ads untuk anda lihat yang mana terbaik. So anda tak payah pening kepala. Facebook akan tentukan untuk anda. Tetapi kita tidak punya kuasa untuk mengawalnya lah. Punya pelbagai pendapat lah sebenarnya untuk campaign budget manager. Ada orang suka guna, ada orang tak suka guna. Sebab saya tak suka guna, sebab saya cakap macam gini lah. Jika orang suka guna, dia kata bagus. Kerana kita tak perlu pening kepala. Facebook punya AI akan tentukan mana yang terbaik untuk kita. Ya betul. Itu pun pendapat yang betul juga. So terpulang pada anda. So artinya untuk baikkan campaign ini terbagi kepada special S kategori, A/B test, split test orang panggil, atau campaign budget automation. So biasanya saya akan terus tulis nama obat semut ni dan saya akan terus pergi ke next sajalah. Saya tidak akan untuk meneruskan lagi. Saya akan pergi terus ke ad set pula. Ini yang akan kita buat lah. Okay. Kita akan pilih objektif kita, trafik. Lepas tu kita akan tak campaign name kita obat semut, kata apa saja, apa je nak jual. Dan terus kita akan pergi ke ad set. So ad set ni saya akan terangkan the next tutorial lah. Sebab saya nak anda fahami satu persatu step yang perlu anda buat. Dan juga saya ingin anda faham apa yang sebenarnya di dalam Facebook Ads ni. Dan tutorial ini anda boleh, jika saya spesifik pada satu area, senang untuk anda bertanya kepada saya masa akan datang. Anda boleh komen di bawah jika anda bertanya tentang campaign. Anda boleh komen pada di bawah untuk bertanya tentang objektif di video lain. Anda boleh komen atas saya jika anda ingin bertanya tentang funnel Facebook. Kita punya teori, kita punya perjalanan kerja untuk buat Facebook Ads pada saat akan datang. Setelah tamat tutorial ini, kita menggunakan, saya ulang sekali lagi, kita menggunakan sales funnel TOFU, MOFU dan BOFU, menggunakan objektif trafik, dan campaign kita tidak menggunakan A/B test atau campaign budget design. Kita terus akan buat ad set nanti. Okey, saya rasa itu saja penerangan ringkas. Saya ringkas ni tak susah sangat.
untuk anda memahami apa itu bahagian hadapan campaign name ni. So, erti campaign, bahagian campaign yang dibagi campaign, ad set, ads ni. So, artinya tak pening kepala, anda boleh check dan tengok, tak ada masalah, anda boleh tengok juga, anda nak spending limit berapa boleh pergi, no problem. Pasal kita kacau, jangan kacau ni benda. Semua kita jangan kacau lah. Nak test custom campaign budget ni pun boleh juga anda nak cuba. Itulah anda memahami menggunakannya. So, anda tahu bila anda nak buat, anda nak cuba eksperimen lain, anda dah boleh cuba klik dan tekan, oh ni campaign budget ni untuk pecahkan bajet. So itu jurusan saya. A/B test buat split test, mana terbaik, ada bajet yang lebih, buat, no problem. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya jika anda berminat untuk mengikuti tutorial ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.